Tak nampak ni hujah sana. Benda ni berlaku di kota Mekah. Bagaimana Nabi nak jawab? Maka Allah Ta'ala turunkan ayat. Awalau kana aba'ahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Allah Ta'ala jawab, ini wahai Muhammad, jawab tanya dia. Maknanya kamu nak ikut ayah kamu sekalipun ayah kamu tak ada otak. Jawab begitu Allah Ta'ala jawab. Maknanya ikut ayah, ikut mak, ikut tradisi. Walaupun tradisi tak ada otak. Hak dulu tak ada ilmu. Sekarang ni Quran dah datang, ilmu dah datang, ikutlah ilmu, jangan ikut mak ayah. Allah Ta'ala jawab. Menyebabkan Rasulullah menggunakan ini jawapan yang paling tepat untuk berhadapan dengan orang yang berpegang dengan tradisi. Guru-guru Rais Yatim, guru-guru tradisi, sikit-sikit dia tradisi je. Guru ni kita lawan aja. Ada itu cerita lama, cerita Melayu yang masih lagi tak mengenal. Duk main apa ni, tradisi menari, tak tutup aurat, campur gaul lelaki. Itu zaman tak ada ilmu. Zaman Tok Guru ada tak, kita mampu nak lawan. Sekarang ni kita lawan. Jadi kalau nak ikut juga, ikutlah orang tak ada otak, kata Allah Ta'ala. Selepas datang kepada kamu ilmu dan juga Alkitab. Ini sebagai contoh. Jadi tuan-tuan semua, benda ayat banyak dalam Quran. Allah Ta'ala dah sengaja menurunkan jawapan kepada para nabi mereka untuk menjawab isu-isu yang dikemukakan oleh musuh-musuh Allah Ta'ala pada masa tersebut. Yang kedua, Allah merakamkan di dalam Al-Quran dialog para anbiya dengan musuh Allah dan keupayaan mereka menjawab dan mematahkan hujah musuh. Dialog Nabi Musa dan Ibrahim dengan kaumnya termasuk raja mereka Fir'aun dan Namrud sebagai contoh telah diulang-ulang di dalam Al-Quran. Ia juga satu petunjuk yang jelas agar umat Nabi Muhammad SAW terus belajar dan bersedia menghadapi serangan musuh. Cerita Nabi Ibrahim, dia bujah dengan ayah dia, bujah dengan Namrud. Cerita Nabi Musa diulang-ulang, bujah dengan Fir'aun. Allah Ta'ala ulang. Satu pengajaran istimbat yang kita ambil ialah Allah Ta'ala nak umat Nabi Muhammad ini hidup dengan berbujang. Apa masalah datang bujang. Mereka pusat UMNO pusat ke, UMNO kampung ke, orang kampung ke, jiran sebelah ke. Bila kita bercakap soal dakwah, kita hanya bukan bercakap mengenai kebaikan dakwah. Kita juga kena menjawab orang yang memburuk-burukkan dakwah, orang yang melemahkan Islam dengan isu-isu yang mereka ada. Jadi kena belajar menjawab, kena belajar menguasai, kerana ini adalah ajaran daripada Al-Quranul Karim, bukan ajaran PAS, bukan ajaran politik, bahkan ajaran daripada Al-Quranul Karim. Eloknya kalau ada di antara kita yang boleh susun isu zaman Rasulullah yang ada kaitan dengan isu zaman sekarang. Ya, benda tu berulang-ulang. Allah Ta'ala tak bawa, tak memayahkan umat Nabi Muhammad ni. Apa yang berlaku ini mudah boleh berlaku di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anwar Ibrahim kena fitnah, liwat, zina. Tak zaman Rasulullah tu lagi, bukan Anwar Ibrahim, orang perempuan, isteri dia pula. Jadi takkanlah kita payah nak menghadapi isu. Sedangkan zaman Rasulullah tu jawapan dah jelas dalam Al-Quran. Allah Ta'ala buat isu yang lebih besar daripada isu Anwar Ibrahim. Tiba-tiba kita pening. Pening. Saya pun ni orang kita pun pening. Saya pun masuk dalam utusan lagi. Tak baca utusan lagi. Alhamdulillah tak baca. Sebab sibuk mari sini. Tidak mari dengan pening kan. Baik. Yang ketiga, sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipenuhi dengan dialog. Mujadalah, ini merujuk pada hadis. Kita baca sirah tanpa baca hadis, baca sirah Nabi. Buku-buku ni dipenuhi dengan dialog, mujadalah, penerangan yang berterusan dengan golongan kufar. Dakwah Nabi ini tidak hanya menyeru pada solat 5 waktu, tidak hanya menyeru kepada fadilat ibadah dan sebagainya. Bahkan sirah Nabi penuh dengan dialog, berhujah dengan orang-orang yang tak faham, dengan orang musyrikin, dengan orang badui. Orang badui yang bodoh-bodoh pun Nabi ambil ruang masa untuk bercakap dengan orang badui. Tidak kata badui, hanya Abu Bakar, orang badui ni kau lah, aku ni nak ada yang menteri-menteri. Tak, Nabi beradab dengan orang badui dengan bahasa yang mudah. Kerana tugas Nabi ialah menjawab segala persoalan yang berlaku dalam masyarakat, sama ada masyarakat bawah, apatah lagi masyarakat berilmu, masyarakat bandar dan sebagainya. Yang keempat, seruan Allah dalam Al-Quran agar setiap Muslim berfikir, mengkaji, belajar dan bertanya. Selain nasihat, perbincangan dan melaksanakan sistem syura mengenai segala persoalan hidup adalah sebagai satu persiapan yang mencukupi
agar setiap muslim mempunyai kemampuan untuk menghadapi serangan meragukan umat terhadap agama. Surah Allah Ta'ala supaya kita belajar berfikir, kulsiru fil ard awalam yatafakkaru fi anfusihim. Banyak lagi ayat-ayat yang menyuruh kita, termasuklah ayat yang masyhur fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya orang-orang. Semua ni arahan-arahan ini adalah sebagai persiapan orang mukmin untuk sedia menjawab persoalan. Aku dah fikir dah isu ni, aku dah tengok dah, aku dah tanya dah, aku dah dengar. Jadi bila mari isu tu, kita dah ada persiapan. Itu menjawab apa yang Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala nak supaya orang mukmin sentiasa kuat tubuh dia untuk menghadapi segala masalah. Dan akhir sekali, ini hujah semasa, tuntutan semasa ya. Biasa kita dalam kita nak membawa bukti ini, kita ambil nas Quran hadis, ambil sirah Nabi, ambil ilmu-ilmu tertentu, dan antara yang penting ialah semasa, tuntutan semasa. Jadi yang kelima saya bawa tuntutan semasanya ialah apa dia? Musuh hari ini memiliki segala kekuatan kebendaan yang begitu canggih di dalam melaksanakan propaganda memburuk-burukkan Islam melalui penguasaan media dan politik. Media mereka kuasai, kuasa politik mereka kuasai. Dan kita boleh bayangkan hari ini, kekuatan mereka begitu kuat dalam dunia moden hari ini. Jadi ini milik musuh. Jika tanpa kekuatan yang sama, maknanya kalau kita tidak memiliki kekuatan itu, terutama sekali kekuatan ilmu dan hujah, sudah pasti umat Islam akan begitu terdedah dengan racun-racun yang memenuhi atmosfera kehidupan. Justru keupayaan menjawab isu adalah kewajipan semasa umat yang tidak boleh diabaikan lagi. Ini faridatul asr, kewajipan semasa hari ini. Ketika mana Islam diancam, Islam diserang dan kita lemah, kita tak ada kuasa yang kuat, kita tak ada kekuatan kebendaan yang gagah. Pada masa itu kekuatan yang tak boleh musuh sekat daripada kita ialah kekuatan berhujah. Yang dia tak boleh sekat. Dan TV dia boleh sekat kita, akhbar dia boleh sekat kita, kuasa dia boleh sekat kita, tapi hujah dia tak boleh sekat. Hujah dia tak boleh sekat. Walaupun kita hidup seorang kita, mulut kita mereka tak boleh sekat. Jadi kalaulah kita pun tak guna mulut kita, tak guna kuasa tubuh kita, sudah pastilah umat ini akan terus lemah dan terus hidup dalam dunia fitnah. Jadi tuan-tuan semua, isu kita sekarang ialah apa dia? Memberi kekuatan kepada kekuatan yang tak boleh najib nak sekat. Jadi kekuatan diri, ilmu yang ada pada, persiapan tubuh kita, mulut kita, tulisan kita dan sebagainya. Baik, sekarang kita masuk akhir. Ada dua lagi. Saya cuba cepat-cepatkan sebab saya ingat pukul 4 nak berhenti untuk bagi ruang kepada soalan dia. Ada soalan sebelum masuk soalan asal. Baik, saya bawa 3 contoh. Bagaimana kita nak jawab? Mungkin ada lagi yang boleh. Kalau ketah ini dibuat oleh Abang Mak Sabu, mungkin dia boleh garap lebih hebat lagi. Saya ni baru nak belajar. Dah umur 40 tapi baru nak belajar. Guru saya tu ayah saya, tapi tak reti nak tiru. Tak reti nak tiru. Padahal belajar daripada kecil lagi, tapi tak reti. Tahu lah apa sebab kan? Sebab dia rajin, saya malas tu. Rajin saya malas. Hari ni baca buku tu apa semua yang dia umur 80, saya umur 40, lebih kurang. Kalau dia habiskan buku 10, saya baru habis 2-3. Hari saya hari ni, tu tak kira masa muda lagi. Masa dia muda tu saya baru 4 tahun. Kalau dia habis 30, saya kosong lagi baru 4 tahun. Time dia sepatut saya rajin itu, dia rajin lagi. Saya ingat sampai mati saya tak akan dapat lawan. Itu tubuh ni Aziz. Jadi tak pelik lah kalau apa isu pun dia jawab begitu. Jelas lidah ya. Lupa lalu Najib. Isu Anwar Ibrahim. Esok lusa 91. Isu 91. Isunya isu apa? Isu akhlak. Maknanya dia nak musuh pemerintah, nak mengalahkan pembangkang dengan memainkan isu akhlak seorang pemimpin. Dan memang pemimpin, apatah lagi pemimpin Islam yang tak berakhlak, memang dapat undi mudah untuk dikalahkan. Biasanya dalam masyarakat yang berilmu, apatah lagi masyarakat Islam.
Faktanya tuduhan zina, bahawa Datuk Seri Anwar ini berzina, liwat, skandal akhlak yang buruk. Nah, ini masuk kategori mana? Satu isu yang zahirnya menguntungkan musuh. Sebab itulah tak henti-henti 10 tahun bermain isu ini. Tak nampak? Sebab pihak kerajaan yakin inilah sebaik-baik isu untuk menguntungkan pembangkang. Jadi zahirnya begitu. Zahirnya menguntungkan musuh. Jadi kita terpaksa lipat balik. Kalau kita biarkan, musuh akan menang. Maka rakyat Malaysia akan percaya bahawa Anwar Ibrahim ini orang yang tak ada akhlak, orang yang tak layak jadi pemimpin. Pada masa itu payahlah kita. Ada sebab sekarang ni dalam politik semasa hari ini hanya Datuk Seri Anwar Ibrahim satu saja pemimpin pembangkang yang disetujui secara bersama. Dia layak untuk jadi Perdana Menteri. Kalau letak Tun Buni Aziz, ramai orang berkeru. Kampasing pun berkeru. Maknanya ada suasana tak yakin. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim ni orang PAS boleh terima, DAP boleh terima, orang dia pun boleh terima lah. Jadi musuh menggunakan sepenuhnya isu ni untuk nak pancung Pakatan Rakyat. Jadi kita kena elak benda ni berlaku. Jadi bagi seorang Muslim, kita sebagai da'i dan juga aktivis PAS, hujah yang tak boleh digunakan kecuali orang PAS ialah hukum Islam. Jawapan daripada Quran dan hadis. Tentang macam DAP dengan DAP ceramah, dengan PKR ceramah, minta maaf, dengan DAP PKR apa ceramah, hujah ni jarang mereka guna. Kenapa? Mereka tidak memiliki kekuatan ini. Tapi kita mampu meyakinkan masyarakat dengan sebaik-baik jawapan, dengan cara untuk berhadapan dengan semua isu, baca Quran dan hadis, tengok hukum terhadap isu tersebut. Jadi jawapan dia senang. Ini tuduhan terhadap Anwar Ibrahim bahawa dia berzina, liwat. Apa hukum? Satu dosa besar apatah dilakukan oleh seorang pemimpin. Ini jelas. Zina, liwatlah dosa besar, apatah lagi melibatkan seorang pemimpin. Dia bukan setakat jahat, bahkan dia ni mesti dibuang terus sebagai seorang pemimpin. Ini hukum Islam. Satu dosa besar juga jika menuduh tanpa bukti atau menyebarkannya dalam masyarakat. Itu satu hukum. Hukum yang kedua, kalau ini tuduhan, dia juga satu dosa besar. Dia juga satu dosa besar. Dosa besar yang ketiga ialah menyebarkannya. Yang menuduh ni mula-mula tadi dah. Yang menuduh. Siapa yang menuduh mula-mula? Dan siapa yang